خير الأنام والآل والصحب الكرام مع كل من والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود فكم ونادي يا ودود يا ظاهرا في كل شيء صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام مع مشتاق كل من يا آل بيت المصطفى عبيدكم يرجو الوفاء يا سادتي هذا الجفاء أورث قال بالمطلقين صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حنا مشتاق لمن يا حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح الشيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين i'lam ketahuilah yakni olehmu annahu akan bahawasanya halawasya'an yajibu ala kulli muslimin wajib fardu ain di atas tiap-tiap muslim laki-laki dan perempuan wajib apa ayya'rifa oleh bahawa mengenal ia tiap-tiap muslim tuh mengapa khamsina aqidatan akan 50 simpulan ini bagi iman lah. Qala syarihu qawluhu qawlul musannifi ay ya'rifa oleh bahawa mengenal ia tiap-tiap muslim tadi. Kata dianya bermula lafaz an tu. An tu hendak dengan lafaz
bermula lafaz an tu khabar harfun masdariyun. Tu dia panggil harah masdari. Atau kita duduk sana harah apa? An ta'wil masdar. Itu duduk sana itu ya. Jadi an tu ialah harfun masdariyun. Gitu. Fama maka bermula barang ba'daha. Barang tu kena kepada nulah yang rifa mudhari' tu. Fama ba'daha. Maka bermula barang yakni yang rifa tu. Ba'daha kemudian daripadanya, kemudian daripada an tu fi ta'wili masdarin. Kerana an tu orang panggil an ala ta'wil masdar. Jadi kemudian daripada an ya'rifa tu tu barang yang kemudian daripada an iaitu ya'rifa tu fi ta'wili masdarin. Orang panggil kena kepada sesuatu yang ditakwilkan masdar dia. Itu. Masdar apa? Masdar yang rifa tu ai ma'rifatun. Itu masdar dia. Apa panggil masdar mimi. Masdar yang ada huruf mim tu. Ma'rifatun. Mana mengenal. Itu tak ada apalah tu. Nak cerita gitu je tu. Artinya wajib atas tiap-tiap muslim laki-laki dan perempuan yang mukallaf an ya'rifa oleh bahawa mengenal ia. Itu. Wa haqiqatuha dan bermula maknanya wa makna haqiqatiha dan bermula makna hakikatnya. Makna hakikat makrifat ni. Makrifat ni apa makna dia? Wa haqiqatuha ay wa maknaha. Itu jelah apa? Dan bermula hakikatnya makrifat, ini maknanya makrifat tu apakah dia makrifat? Sebut makrifat ni apa dia makrifat? Tu. Orang ni kan hidup sebut makrifat. Apa dia makrifat ni? Wa haqiqatuha ay wa maknaha dan bermula maknanya makna makrifat ni ialah al-jazmul mutabiqu lil waqi'i, ialah jazam. Jazam ni mana putuh. Kinayah daripada yakin. Al-jazmu mana putuh. Jazam. Al-jazmu mana putuh. Ini kinayah daripada yakin. Tu putuh yakin tadi tu. Al-mutabiqu yang membetulilah ia jazam tu lil waqi'i bagi realiti perkara. Lil waqi'i ay li nafsil amri. Kadang-kadang sebut fi nafsil amri. Lil waqi'i pada waqi' mana pada realiti perkara. Tapi maksud dengan waqi' di sini ialah fi ilmillah au fi ma fi lauhil mahfuz. Au ma fi lauhil mahfuz. Nanti akan belakang tu yang disebut tu. Tu. Mana putuh yang membetuli yang muafakat. Mana al-mutabiqu yang membetuli yang muafakat. Kena betul molek. Strik molek. Itu. Lil waqi'i bagi realiti perkara. Mana? Pada ilmu Allah Ta'ala. Atau pada barang yang ada dicatat pada lauh mahfuz. Itu mana lil waqi'i. Jazam tadi tu. Hal keadaan jazam tadi tu. Hal pada kata al-jazmu an tu. An dalilin ay nasyi'an an dalilin. Hasil atau terbit ia jazam tak diputuh yakin tadi tu daripada dalil. Tu. Daripada dalil. Ini kerana nak keluarkan orang panggil jazam bagi mukallid. Jadi mukallid yang dikatakan iman dia tu apakah sah atau tidak sah, ikhtilaf ulama, itu mukallid yang jazam. Muqallid maknanya mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilin itulah. Orang yang mengikutkan mulut orang lain kerana asabiyah ta'assub tanpa mengetahui sebarang dalil. Itu dia panggil muqallid. Kata muqallid hak diikhtilafkan oleh ulama apakah iman dia tu sah atau tak sah, itu iman muqallid yang jazam. Adapun iman muqallid yang tidak jazam itu ijma' lah sekalian ulama kata tak sah. Tak sah. Dia turut orang pun dia turut orang tu pun dia tak yakin kat sini. Duk mai 80 tu ada. Tanya dalil kau lagi sangat.
Hak dia tu orang tu pun dia tak yakin. 80, 70 gitu lah. Duk syak atau 50 syak atau zon. Sebelah nafi atau sebelah isbat tak kira lah. Kalau zon sebelah isbat maka waham sebelah nafi. Kalau zon sebelah nafi waham sebelah isbat. Gitu lagi akan menyatakan orang panggil definisi tiap-tiap daripada syak, zon dan waham. Maka hak tu ijma' ulama kata tak sah iman tu mukallid kata. Hak dia katakan ikhtilaf ulama iman mukallid ni ialah iman mukallid yang jazam. Jadi nak keluar kata iman mukallid maka dikatakan al-jazmu tadi tu putus yakin kinayah daripada yakin putus tadi tu hal keadaan hasil hanasyiatun terbaik ia hal keadaan hasil ia terbaik ia an dalilin daripada dalil. Bukan semata-mata ikut mulut orang. Itu dah. Di situ. Kemudian kata dianya wal muradu bil waqi'i dan bermula makna yang dikehendaki dengan kata waqi' dalam definisi makrifat tu. Apakah dia waqi'? Waqi' ni gapo dia di sini maksud dia? Khabar. Ialah ma'ala alimahullahu ta'ala. Ialah barang yang nyata akan dia barang oleh Allah Ta'ala pada ilmunya. Itu tu. Barang yang nyata pada ilmu Allah Ta'ala akan dia barang. Itu. Ataupun barang yang nyata pada ilmu akan dia barang oleh Allah Ta'ala. Mana ilmu Allah Ta'ala lah maknanya. Barang yang mengetahui akan dia barang oleh Allah Ta'ala mana nyata di ilmu dia. Itu mana waqi'. Mana jazam, putuh, kinayah, yakin tadi tu. Yang membetuli, yang kena tepat molek. Akan barang yang mengetahui akan dia barang oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu lagu tu lah. Dia orang panggil jazamnya. Mana pun kita kata Tuhan tahu, kata Tuhan tu sah. Tuhan tu ada. Tuhan tu sedia. Tuhan tu kekal. Sebagaimana Tuhan nyata kata diri dia tu gitu, gitulah kita pun yakin jazam. Itu dia panggil al-mutabiqu lil waqi'i. Yang membetuli, yang betul molek, kena bertepatan, muafakat, ikut gini nak terjemah mana pun. Dengan apa barang yang mengetahui akan dia barang oleh Allah Ta'ala. Itu makna waqi' di sini. Atau pada kata ma'alimahu. Ataupun al-muradu bil waqi'i huna di sini. Bermula makna murad yang dikehendaki dengan kata waqi' di sini ni ialah ma fil lauhil mahfuzi. Ialah barang yang pada lauh mahfuz. Lauh mahfuz ni maknanya papan yang dipelihara. Maknanya apa? Setiap daripada qada muallaq Allah Ta'ala ni dicatat tulis belaka di atas lauh mahfuz. Jadi kata ma fil lauhil mahfuz ni isyarat kepada qada muallaq. Adapun ma fi ilmillah tu atau ma alimahullahu ta'ala tu isyarat kepada qada mubram. Qada mubram tu isyarat dia gitu. Jadi hak tak boleh nak diubah tu ialah ma fi ilmillah atau ma alimahullahu ta'ala. Barang yang ada pada ilmu Allah Ta'ala, barang yang mengetahui akan dia barang oleh Allah Ta'ala. Hak tu qada mubram, tak boleh nak ubah apa dah. Bahak Nabi kata la turaddul qada illa bid-du'a'i tu. Tidak boleh merubah keadaan qada melainkan dengan doa tu. Qada mana? Qada muallaq. Mana? Ma fil lauhil mahfuzi. Barang yang tercatat tulis pada lauh mahfuz. Itu dia panggil qada muallaq. Tu pada lauh mahfuz ni ditulis ke umur kita contohnya kata 40 lah. Sekian-sekian orang tu umur dia 40. Tu. Kemudian digatungkan jika dia tu menyambung silaturahmi ke apa ke maka dak mati dia umur 40. Itu ni. Maka tu orang panggil qada muallaq. Maka ilmu Allah Ta'ala nyata dah kata bahawasanya dia tu tak mati umur 40 dia kala lagi. Tu berapa umur dia akan matinya? 80 contohnya. Maka 80 tu tak ada dah boleh nak ubah. Tetap dalam ilmu Allah Ta'ala. Dan itulah Allah Ta'ala tentu sedia kala lagi. Bila siapa punya masa umur 80, cabutlah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Itu lah. Itu orang panggil qada mubram. Tak boleh nak elak dah tu. Qada mubram tak boleh nak ubah apa. Jadi ma'alimahullah tu isyarat kepada qada mubram.
ma fil lauhil mahfuz itu isyarat kepada qada muallaq. Oleh sebab itu apa? Fa in qila, maka jika dikatakan ai fil i'tirad. Jika orang kata ni pada nak mengkritik, dia kata mana ni maqal kau? Al-jazmu, bermula jazam itu makna jazam tu al-idraku ayil ilmu. Mengetahui. Al-idrak tu makna reti tahu makna ilmu dah. Jadi jazam tu maknanya ilmu, reti tahu. Dah. Idrak. Wala makna, dan tidak ada makna yang la faidata, tidak ada ni faedah lagi. Nah, limutabaqatihi, bagi muafakat membetulilah ia jazam lizalika ailil waqi'i, pada realiti. Mana tak ada faedah lagi dua mari al-mutabiqu lil waqi'i, pakai sebut jazam cukup lah. Karena al-jazmu tu ialah ilmu al-idrak, mengerti, mendapat. Apa dua mari lagi al-mutabiqu lil waqi'i, membetuli bagi waqi', kena molek dengan realiti. Tak ada kena kata gitulah. Betul tak? Betul tak Hamdi? Mereka nyala kata. Kata mereka nyala. Contoh ada orang ngajar di sejid Medi. Dengan penuh confidence kata, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sekalian. Kata ni, lembu-lembu ni sebuah kenderaan beroda 4. Pakai minyak petrol. Kena pula dengan steering. Betul tak? Membetuli bagi wakil tak? Patut ilmu tak dia panggil tu? Ilmu tak dia panggil tu? Bukan ilmu tu. Apa? Jahil murakkab dia panggil. Dia tak tahu diri dia tu tak tahu. Dia tak tahu menata lembu tu apa. Tapi duk mengajar orang teriti kat masjid surau mana. Tuan-tuan, puan-puan, lembu tu sebuah kenderaan. Awal lagi salah dah. Betul tak? Tak betul. Maknanya betul lah lembu tu sebuah kenderaan gitu. Betul tak? Betul. Dia duk bening situ lah. Jadi kalau ada orang aling dengan lembu, dengar orang duduk syamah atau lembu-lembu ni sebuah kenderaan yang boleh dapat pakai minyak petrol guna steering. Agak-agak orang ilmu, orang ada ilmu dengan lembu ni kata kena. Bodoh nanti ni. Jahil ni, semangat saja, confident saja. Sebab apa? Sebab keluar daripada mulut dia tu lembu ni ialah sebuah kenderaan tu kena ada dengan realiti. Kena tak? Tak kena tu. Jadi orang tak panggil ilmu gitu, orang panggil jahil tu. Jahil apa? Jahil murakkab tu nanti tengoklah. Tiba-tiba Hamdi pun tegur, ustaz kata tak kena tu lembu tu sebuah kenderaan. Lembu tu seekor menata kaki 4 tebah pakai pupuk atas badan. Dia mau ngaji mana tu? Tu baru murakkab. Mana? Dia tak tahu kata lembu, dia tak tahu kata diri dia tak tahu. Dia tak tahu pula hakikat lembu tu menata apa. Dia panggil jahil murakkab. Kalau jahil basik kata tak kena tu kata lembu tu sebuah kenderaan. Lembu tu saya akan menata kaki 4 nak tebah pakai pupuk atas badan. Iya ke? Saya baru dengar ni. Terima kasih banyak orang tahu saya menata lembu tu gitu. Contoh, tu jahil basik orang ni. Maka orang panggil ilmu tak gitu? Bukan ilmu. Sebab ilmu tu mesti mutabiqu lil waqi'i, muafiqu lil haqqi, muafakat dengan hak sebenar, membetuli bagi waqi' realiti. Kena pada diri kara, diri hijai nafsil amri dia panggil. Kalau kata al-jazmu mutabiqul waqi'. Kok mana lagu tu? Jazam tu makna yakin. Yakin tu atas ilmu. Macam mana nak yakin tak ada ilmu? Sebab tu dia kata fa in qila, maka jika dikatakan ai fil i'tiradi, pada kritikan, pada takrif. Al-jazmu bermula jazam tu maknanya jazam ialah al-idraku ayil ilmu. Reti tahu makna ilmu. Bila kata ilmu mesti kena muafakat dengan hak sebenar. Betul tak? Muafiqul haqqi. Kalau tak muafakat dengan hak sebenar tak ilmu gitu. Jahil panggil. Macam tadilah lembu sebuah kenderaan beroda 4. Jahil lalu, tak ilmu lalu. Kalau kata lembu seekor menata kaki 4 tebah ke rubuk atas badan. Aling ni. Mana apa? Ada ilmu, dia tahu, dia kenal kata lembu tu seekor menata kaki 4 duk tebah ke rubuk atas badan. Tu kenal tu. Tiba-tiba kalau lembu sebuah kenderaan tak kenal tu.
Kalau gitu jazam yakin putus tu ialah ilmu. Idraku mana ilmu. Bila kata ilmu mesti dah muafakat dengan realiti. Wala makna, maka tidak ada jenis makna ini, tidak ada jenis faedah. Wala makna ay wala faidata li mutabaqatihi lidzalika. Tidak ada jenis faedah lagi nak mendatangkan muafakat lah ia jazam tu bagi demikian itu waqi'. Tak ada faedah. Wah dia. Kata al jazmu nasyi'atun an dalilin. Cukup. Jazam yang hasil daripada dalil cukup. Bodoh air muntabiqul lil waqi' apa? Dah al jazmu tu al ilmu al idraku. Dah al idraku mesti muntabiqul lil waqi'i, muwafiqul lil haqqi. Itu. Kalau ai kritik lagu mana nak jawab? Ujibana nescaya dijawab akan dia bi annal makna dengan bahawa bermula makna al jazmul mutabiqu tu bi annal ma'nal jazmil mutabiq lil waqi'i itu al jazmul mutabiqu muta'allaqahu ialah jazam putuh yakin yang membetulilah ia jazam tu muta'allaqahu akan muta'allaqnya jazam. Muta'allaq ada tempat kata ya. Nah, kalau kita kata ada Allah. Nah. Ada Allah tu panggil muta'allaq bagi hukum akal. Nah, ada Allah tu dipanggil wajib. Hukumnya ialah wujud. Itu. Jadi ada Allah tu ialah muta'allaq bagi wujud hukum akal tu. Itu. Tu. Kalau gitu dijawab kalau panggil jazam yang membetuli bagi waqi' ni ialah dengan makna jazam yang membetuli akan muta'allaqnya jazam, tepat gantungnya, tepat sakuknya jazam. Gapo dia tepat gantung, tepat ta'alluq, tepat muta'allaq atau tepat gantung bagi jazam tu. Wa huwa dan ia muta'allaqahu tu. Muta'allaquhu tu. Muta'allaq bagi jazam tu ialah an-nisbatu lima fi ilmillah ta'ala. Ialah nisbah bagi barang pada ilmu pengetahuan Allah Ta'ala. Tu. Bukan nak bahas semata-mata jazam, bukan. Kalau semata-mata jazam mestilah orang panggil al-ilmu. Kalau al-ilmu mesti mutabiqul lil waqi'i, muwafiqul lil haqqi. Tapi nak cerita katanya jazam situ tu naknya ialah berbetulan, membetuli dengan benda hak jadi gantungan, tepat gantung bagi jazam. Gapo tepat gantung bagi jazam? Barang ada pada ilmu Allah Ta'ala. Tu Allah Ta'ala tahu nyata kata diri dia tu ada. Tu ada dia. Maka kita pun putus dalam hati kita. Kata Tuhan tu ada. Tu putus kata Tuhan tu ada, itulah orang panggil yakin jazam kita dengan apa yang ada pada ilmu Allah Ta'ala. Tu apa? Tuhan nyata tak Tuhan ada? Tuhan nyata tak Tuhan sedia? Tuhan nyata tak? Tak ada Tuhan tentu tidak. Nyata, tahu. Tuhan nyata tak? Baharu Tuhan tentu tidak. Nyata. Binasa Tuhan tentu tidak. Lemah Tuhan tentu tidak. Ada sifat perkuasa di zat dia. Nyata. Jadi gapo hak kita putus tadi tu kena dengan gapo hak ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Apa ma fi ilmillah. Tu an-nisbatu lima fi ilmillah. Nisbah bagi barang yang ada pada ilmu Allah Ta'ala. Jadi naknya bukan semata-mata jazam. Kalau semata-mata jazam, nanti kafir tak jazam ke? Nak nanya. Orang Kristian tak jazam ke? Orang Buddha tak jazam ke? Orang Hindu tak jazam ke? Agama mana pun mereka jazam. Apa? Putus. Yakin buat dia. Kata Tuhan tu 3. Tuhan tu 4. Tuhan tu bukan Allah. Atau berhala tu kata Tuhan. Ikut pergi lah gapo nak kata. Tapi gapo hak dia jazam tu muta'allaq bagi jazam tu kena ke dengan ilmu Allah Ta'ala? Tak kena. Maka orang tak panggil makrifah. Tak panggil makrifah. Dia panggil maklifah. Atau maklepak.
Betul tak? Tu jadi jawab gitu. Kalau orang bahas lah, ni saja Syekh Ibrahim Bajuri ni nak suruh kita tu jadi otak progresif dia panggil, kritis. Nah, kita lah kada bahas dah kata makrifat ni al-jazmul mutabiqul lil waqi'i an dalilain. Beres, pakai terima lah ni. Tak ada nak teramikir dah. Sebab tu cara kritik mengkritik ni sebenarnya cara ulama tu roh Tapi wano pondok kita tak sewi kritik dah ni. Tak boleh kritik. Kalau silap sikit salah orang panggil bersalah pendapat kira nak balas lah dah. Tak boleh gitulah. Cara tutup guru pondok hak asal dulunya tak gitu. Nah, biasa saling kritik mengkritik, tapi sentiasa beradab sebab senantiasa nak menambahkan ilmu pengetahuan. Budaya kritik mengkritik ni orang panggil mencambah ke ilmu. Nah, kalau duk turu taklid ujuk tu tak cambah tu macam Ustaz Dilanggar duk kritik pada jadi kita pun nak buka kitab tu kalau tu hai tak buat jadi Ustaz Dilanggar nak kritik sifat kalah tak ada dah buka kitab-kitab apa pakai senyap apa pakai senyap situ boleh bah apa sebutir kat segar lalu lah tu jadi mana kritik mula nak kaji lah nak jawab balik itu sejual dia kritik mengkritik ni jangan kritik kami maksum tak boleh gitu lah kita dah baca kitab-kitab apa semua gitu fa'in kila fa'in kila ujiba jawab pula tu fakanal aula maka adalah yang lebih utamanya ibarat lagu ni la'alla barangkalinya yang ayat adab pula akhlak pula gitu cara ulama gitu tu baru orang panggil jadi beri otak. Tidak ada tu itulah. Tu. Macam orang duk gegel ni. Macam mana hukum budak UIA duk basuh kuih Hindu. Bukan makan kuih tak ada apa. Duk basuh kuih Hindu. Cakap ustaz tu jawab haram tak boleh ta'awun alal kufri. Kita nak bahas tu sebenarnya. Buat bahsul masail sekali na'am tak buat kalau senyap itu ni buat bahsul masail cari dalam kitab-kitab bab basuh tu tak ada lah tapi dalam kitab-kitab fiqh tu bahaslah masalah orang panggil apa ambil upah ujrah ujrah ambil upah membina gereja kanisah apa hukum jumhur ulama katanya haram tapi ada tak perbahasan ada kalau orang panggil gereja tu bukan khusus untuk ibadat semata-mata tapi terbuka untuk orang tidak orang Kristian pun boleh mari tupai meneduh ke gapo tempat menyinggung orang ramai ke gapo boleh tak dia bahas lagi tu maka boleh kalau gitu masuk bab wasiat gapo gitu akhirnya ulama buat kesimpulan tu buat kesimpulan syirkah apa tu bersyarikat bersekutu ta'awun dia panggil tolong menolong tolong menolong ta'awun alal insaniyah tolong menolong di atas sifat peri kemanusiaan harus tak ada apa kalau ta'awun tapi alal maksiyah alal kufri itu baru haram baru dosa buah kebiasaan murtad tengok duk basuh tu kerana apa kerana banjir kerana lumpur tak ada apa itu tu kita ni pelik. Orang Hindu, orang kafir ke orang Cina ke orang kafir lah kita kata mudah. Mari bersih masjid kena lupa ke apa kita pun puji. Bagusnya. Boleh pula. Dia bukan mari duk sembah semaya, tak apa marilah bersih yang ni bagus ni. Orang lain buat bagus pula. Bab insaniyah, ukhuwah insaniyah ni tak ada kira lah. Baik kafir ke Islam ke Nabi tidak sebut tentang buat baik ni mesti kena kepada orang Islam saja. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu kan. Maka hendaklah mempermuliakan akan jiran tetangganya. Ada sebut tak muslim sahaja? Ada? Tak ada. Umum. Bab buat baik ini tak ada sebut muslim ke kafir ke tak ada. Semua. Itu orang panggil apa? Bab insaniyah. Jadi kalau dia menolong tu orang panggil semata-mata di atas nama keinsanan, kemanusiaan, membersih.
Demo mari tolong bersih masjid kawan. Kawan pun mari tolong jugalah bersih tempat ibadat demo. Tapi bukan untuk nak menyembah. Nak ajak orang mari jom kita sembah tokong ni pula. Okey? Kau ulama kata tak apa. Nah, bukan ta'awun 'alal maksiat, bukan. Nah, ta'awun 'alal maksiat ni kita memang bersih berala dia gapo, memang orang panggil kita niat dalam hati kita kata mari. Nah, apa? Sama-sama kita menyembah berhala ini. Nah, ni. Baru kafir, baru rupa. Tapi mentaliti orang Malaysia ni susah sikit. Terutama ustaz-ustaz dia pun payah juga. Macam haram lah kau dah kafir lalu dah. Laju. Laju sangat. Padahal di sananya ada ikhtilaf ulama. Ada ikhtilaf ulama bab ambil upah ujrah dalam membinakan kanisah gereja dan dikiyahkan pada rumah-rumah ibadat agama yang lain, serta dikiyah juga pada perbuatan seumpama mencuci, membersih dan sebagainya, bahkan menjaga. Jadi jaga pogak. Ada itu ni. Itu dibahas lagi tak fiqh. Tu. Tapi kita tak boleh jadi nak balas lalu dah. Ustaz ni. Jangan kata apa? Pasal topi ya. Ada ustaz guru tak mari muzakarah nak. Sebab apa? Sebab tak setuju ngaku pasal topi sudu. Pelik sungguh. Ini orang panggil susah tok guru Malaysia ni payah. Payah. Dia tak boleh kata dia mau berkhilaf. Tak semestinya pendapat demo tu betul, pendapat kawan ni salah. Dia tak boleh ada prinsip lagu tu. Kan kita kalau ada prinsip itu kan senang. Tak semestinya pendapat demo tu betul, pendapat kawan ni salah. Memang dah. Tu sebab perkara tu berasal dalam ijtihadiyah, bukan qat'iyah. Bukan bagi qat'i dalam Quran hadis sebut. Dengan dilalah qat'iyah. Itu dah. Tu tengok. Habis situ. Jadi sebenarnya budaya kila wakila ujibah ni memang budaya turah, budaya pondok. Tapi oleh kita tak boleh hidup. Tak boleh hidup, takut. Pakat setuju lalu. Kan tadi dia pun jawab ke ni. Nak ke mana weh? Setuju. Dia tak ada budaya di waktu ubik jawab pagi ni. Abang pun sanggup. Kok mana dia mau pahal gitu? Kau pahal lagu ni. Dia tak ada. Dia tak ada budaya lagu tu. Tak cangguh ilmu. Dia senyap. Mana tengok. Syekh Ibrahim Bajuri ni nak suruh kita mikir kalau sebut ta'rif makrifat tu al-jazmul mutabiqu lil waqi'i an dalilin. Jazam tu yakin. Jazam tu yakin tu mesti ilmu. Kalau gitu al-jazmu ay al-idraku ay al-ilmu. Kalau ilmu mesti dah kira mutabiqu lil haqqi. Apa beza orang yang mutabiqu lil waqi'i sini? Maka dia jawab ujiba bi annal ma'na ay bi annal ma'nal jazim al jazmil mutabiqi lil waqi'i tadi tu al jazmul mutabiqu muta'allaqahu wa huwa nisbatu lima fi ilmillah. Dijawabkan dengan bahawa bermula makna bagi jazam yang membetuli bagi wakil itu ialah jazam yang membetuli bagi tepat gatungnya jazam. Gapo tepat gatunya jazam? Dan iaitu tepat gatunya jazam nisbah bagi barang apa yang ada pada ilmu Allah Ta'ala. Gitu. Tu bukan semata-mata jazam. Kalau semata-mata jazam, orang kafir tak jazam. Jazam juga. Tapi mutabiqul waqi'i tak. Macam orang Kristian. Dia intikad kata bahawasanya Tuhan tu tiga. Ataupun Allah tu salah satu daripada tiga Tuhan. Atau Isa tu anak Tuhan. Ataupun apa lagi? Ikut lagi. Jazam tak? Jazam. Sanggup perang. Sanggup kerak tekak, putus tekak. Tak putus buat apa? Jazam tu. Putus tu. Perang solid lah. Itu ni, perang solid. Lama mana perang solid tu? Jazam tak? Jazam. Tapi adakah muta'allaq bagi jazam dia tu kena pada ilmu Allah Ta'ala? Tak kena. Maka orang panggil makrifat tak? Tak. Orang panggil maklifat atau maklepak. Itu gitu dia. Itu. Au lima fi lauhil mahfuzi. Atau berkata lima fi ilmillah. Ikutlah muta'allaq bagi jazam tu sama ada kembali kepada ma alimahullahu atau ma fil lauhil mahfuzi oleh Allah. Kan yang sebut dah tadi kan. Wakil maksud dengan wakil tu sama ada ma alimahullahu ta'ala atau ma fil lauhil mahfuzi oleh Allah. Jadi orang tanya itu jawab gitu. Dah. Kalau orang tanya lah. Tu. Jadi jazam yang membetuli bagi wakil mana? Jazam yang kena tepat berbetulan akan muta'allaqnya jazam tadi tu. Muta'allaq mana benda yang kita jazam tadi tu.
Benda hak kita jazam tu muta'allaq dia panggil. Benda hak kita jazam tu orang panggil muta'allaq. Nah, benda hak kita jazam tu kena pada ilmu Allah Ta'ala, kena pada Lauh Mahfuz. Itu maksud gitu. Wa kharaja an zalika, dan keluar daripada demikian itu jazam. Wa kharaja an zalika, dan keluar daripada demikian itu jazam. Fa'il bagi kharaja, az-zannu oleh zan. Tengok. Wal wahmu oleh waham. Baca lalu belakang pun tak apa. Wasyakku dan syak. Tu lihat sini. Gapo dia zan? Tengok. Wahwa dan ia zan tu. Bila sebut kata jazam, keluar daripada jazam putus tu ialah zan. Keluar daripada jazam putus tu oleh zan. Zan tak masuk dalam jazam. Tak putus dia panggil. Mana zan? Wahwa dan ia zannu tu. Idraku ahadil mutaqabilaini birajihiyatin. Gitu deh. Betul tak? Birajihiyatin. Betul dah. Idrak, mendapat ahadil mutaqabilaini, akan salah satu daripada dua yang saling muqabalah, saling berlawanan. Saling muqabalah, mutaqabilain itu maknanya dua yang saling berlawanan. Sama ada isbat atau nafi. Itu muqabalah tu. Isbat, nafi. Muqabalah lah. Dua perkara hak mutaqabilain dipanggil. Atau dalam kata kitab lain kata idraku ahadit tarafain. Boleh agak gitu. Mendapat salah satu daripada dua tepi, dua hujung, dua taraf. Ada juga orang ibarat lagi tu. Ni idraku ahadil mutaqabilain. Mendapat akan salah satu mutaqabilaini, akan salah satu daripada dua yang saling muqabalah, saling berlawanan, birajihiyatin, dengan yang kuatnya. Tuh. Birajihiyatin ai bikauniha rajihan. Gitulah. Mendapatkan orang panggil salah satu daripada dua yang saling berlawanan, birajihiyatin ai bikauniha rajihan. Gitu. Atau bikauniha, betul lah, mendapatkan ikut dia nak buat lagu mana pun. Mendapatkan salah satu daripada dua yang saling berlawanan itu, tu dengan keadaannya bikauniha rajihin atau rajihan, ya, akan yang kuatnya. Itu yang kuat maksudnya. Itu. Sama ada orang panggil nafi atau isbat, tak ada kira lah. So kita kata gini. 80 dia isbat tu ada. 80. 20 dia isbat tu tak ada. Maka tu orang panggil zan kut sebelah isbat, waham kut sebelah nafi. Tengok. Sebab dia katakan wal wahmu, dan bermula wahmu tu. Wal wahmu dan oleh waham, atau berkata az-zannu tadi. Wa kharaja an zalikal jazm, wa kharaja an zalikal jazmi. Al wahmu, keluar daripada demikian itu jazam oleh waham. Wahwa dan ia waham tu ialah idraku ahadihima, mendapatkan akan salah satu daripada keduanya. Mana al mutaqabilain tadi tu? Bimarjuhiyatin ai bikaunihi marjuhan. Gitu lah. Mendapatkan orang panggil salah satu daripada dua muqabalah, dua yang saling bertentangan tadi tu, dengan keadaannya yang lemah. Tadi bikaunihi rajihan, ini bikaunihi marjuhan. Itu dah. Lihat tak di? Itu. Jadi kalau kita kata gini, tadi waham kut sebelah nafi. Ini 80%. Tuh. Tuhan tak ada. 20% Tuhan ada.
Maka dia panggil zon kok sebelah nafi, waham kok sebelah isbat. Jadi ingat semua. Hak rengeh tu waham. Hak berat tu zon. Faham tak? Jadi ilmu ni dia tak boleh pakai tu. Ia tak macam fiqh. Fiqh zon tak ada hal. Nah. Zon macam kita ngadak kiblat ni. Tak ada duk yakin Kaabah duk depan, bab duk jauh. Tu. Betul apa? Zon. Sah tak? Sah. Tapi kalau ilmu akidah, tauhid, makrifat, kalau zon tu ada kafir. Dia mau mana Tuhan ni? Tahulah. Nak kata tak ada, dia mau cerita ada berlaku. Nak kata ada, tak jumpa sekali habuk sangat ni. Lepas tu rasa-rasa ada lebih kurang 80% itu. Zon kot sebelah isbat, waham kot sebelah nafi, kape. Kape yang mama itu ni. Tu kape. Tak sah ilmu ni melainkan kena yakin. Mala yahtamilun naqi. Itu dia panggil yakin. Apa? Barang yang tidak boleh ditanggung ke akal awal. Itu dia panggil yakin. Mana tak tanggung ke zon, waham dan syak. Tengok. Wasyaku dan bermula wasyaku ni oleh syak. Bermula dah itu ni. Wasyaku dan oleh syak atau pada kata az-zannu ai wa kharaja an zalikal jazmi, dan keluar daripada kata demikian itu jazam. Asyaku oleh syak tak termasuk jazam. Syak. Apa syak? Wahwa dan ia asyaku tu idraku kullin minhuma, mendapatkan tiap-tiap daripada keduanya, ai mutaqabilain, mendapatkan tiap-tiap daripada dua yang saling mukabalah, saling berlawanan, nafi atau isbat tu alas sawai, di atas bersamaan. Dan muduk cakap kalau 50 sama tak? Sama 50 tu ada. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Boleh jadi ada tu berapa kata? 50%. Tak ada 50% juga. Itu dipanggil syak. Kape. Tu jaga-jaga tu. Jadi ilmu ni tidak dapat terima melainkan dengan yakin, jazam. Jazam mana? Jazam yang kena tepat molek. Benda hak dijazam tu apa hak ada pada ilmu Allah Taala. Tu al-mutabiqu lil waqi'i. Bukan semata-mata jazam, tapi kalau jazam yang tidak membetuli bagi waqi', orang tak panggil makrifat tu. Tak panggil makrifat tu. Di situ. Kemudian kata muallif rahimahullah, wa kharaja bil mutabiqi, dan keluar dengan kata mutabiq, berbetulan, muafakat. Ghairuhu, oleh yang lainnya, lain daripada mutabiq. Wallahu a'lam. Di situ dulu wa kharaja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.